Okey, apa itu konten? Konten ni adalah satu alat untuk kita buat marketing. Dan apa ke orang kata kegunaan atau kepentingan kita buat konten ni sebab kita nak boost visibility. Nak bagi orang nampak kita brand presence. Kita nak membina kita punya brand kan. Nak bagi orang nampak kehadiran brand kita secara online. Ataupun kita nak buat konten ni supaya kita boleh keluar di search engine. Okey, macam contoh dalam social media dia ada search engine dia sendiri. Contoh macam TikTok, dia ada search engine dia. Kalau Google, dia ada search engine dia. Okay, so Facebook ada search engine dia. Okay, so search engine ni dia tempat orang buat carian lah. Macam contoh kalau orang nak cari tentang kek. Okay, so bila kita buat konten berkenaan dengan kek, so jadi kita boleh keluar di search engine tersebut. Okay, so yang kedua pula kita nak drive engagement. Kita nak orang like, orang share dan kita nak ada connection bersama dengan audience kita, bagi dia orang hook dengan kita. Yang ketiga adalah sebab kita nak generate leads, kita nak dapatkan maklumat potential customer. Okay, dan yang keempat kita nak membina authority, nak bagi nampak kita ni seorang yang informatif. Okay, and brand kita ni boleh dipercayai dalam industri kita sebagai industry leader. Okay, so salah satu cara untuk kita buat konten daripada dulu lagi adalah dengan cara kita buat blogging. Okay, kalau dulu blog ni macam agak popular kan, tapi sekarang pun blog ni masih lagi popular. Sebab kalau kita buka di Google, kebanyakan search result yang keluar di Google tu adalah yang atas-atas tu kebanyakannya adalah blog. Okay, so blog yang ditulis dengan baik ni dia sangat bagus untuk search engine seperti Google. Dan kemudian blog ni dia free, itu yang bagusnya. Dia cost effective, dia percuma. Dan yang ketiga adalah kita boleh jadi seorang, tonjolkan kita punya authority kita sebagai seorang industry top leader. Okay. Selain daripada blog, kita juga boleh buat podcast. Okay, so podcast ni adalah dalam bentuk audio yang mana kita boleh connect dengan kita punya pendengar dengan dalam level yang personal. Dan podcast ni kita boleh share kita punya pandangan expert insight lah sebagai seorang yang berautoriti. Dan juga kelebihan podcast ni adalah dia orang boleh dengar walaupun tak tengok, tapi dia boleh dengar. Macam contohnya tengah driving dan sebagainya. Okay, salah satu lagi format konten yang popular adalah video, the visual storyteller. So untuk buat format video, dia mestilah sesuatu yang eye-catching, menarik perhatian orang, dan dia lebih mudah untuk tarik perhatian orang berbanding dengan teks ataupun audio sahaja. Dan kemudian video konten ni dia boleh mudah di-sharekan di pelbagai platform. Sebab kita tahu hari ni banyak platform yang support video. Contoh macam TikTok, Instagram, Reels kan, Facebook Reels. Dan kemudian video ni orang boleh rasa personal connection. Boleh nampak real people berbanding dengan kalau kita buat penulisan di blog ataupun di Facebook. Dan dia membantu untuk membina kepercayaan dan juga rapport dengan audience. Okay. Alright, so kita juga boleh buat konten yang interaktif, yang kita nak boostkan engagement dengan kita punya audience. Contohnya kita buat quiz, kita tanya soalan, kita nak encourage user untuk jawab quiz. Okay. Dan kita boleh dapat juga data collection. Yang kedua, kita boleh buat polls. Macam contoh kita minta dia orang undi. Okay, siapa yang rasanya ni undi ataupun tekan sini contohnya. Okay, dan yang ketiga kita boleh buat contest. Kita bagi giveaway, competition. Kita tengok hari ni ramai usahawan yang buat contest ni. Contohnya macam brand Choi. Kalau siapa layan TikTok tu rasanya pernah tengok lah brand Choi contoh kan. Dia buat free cabutan bertuah dan sebagainya. Itu adalah contoh kontes. Okay, dan konten ni dia berada di social media, tempat untuk kita membuat conversation lah, iaitu contohnya di Instagram. Okay, di Instagram konten yang biasanya ada di situ ialah visual, stories, reels, dan kelebihannya high engagement and viral potential. Okay. Kemudian Twitter, microblogging and threads. Okay.
So Twitter ni untuk orang, dia macam blog lah tapi dia micro blogging. So real time trends and thought leadership. Tapi Twitter ni biasanya kalau orang yang suka tengok Twitter ni sebab dia nak tengok trend-trend terkini, something yang orang kata latest lah. Dia lebih cepat berbanding dengan news kan, berita. Yang ketiga adalah LinkedIn. LinkedIn ni kita boleh share artikel dan juga video lah. Tujuan dia adalah untuk business to business networking dan juga industry insight. So kali ini banyak orang share apa yang berlaku di industri masa sekarang ni, dan juga untuk orang kata networking antara business dengan business, banyak menggunakan LinkedIn. Kalau kita juga sama juga kita nak cari kerja pun, kita boleh sangatlah penting dan digalakkan menggunakan LinkedIn ini. Selain daripada tu, kita juga boleh buat guest posting untuk kita expand our reach. Contohnya macam kita ajak orang lain untuk jadi guest dalam, kalau kita ada blog contohnya, kita ajak orang lain untuk jadi guest dalam kita punya blog. Supaya orang, audience yang guest kita tu pun akan nampak, akan kenal brand kita tu. Contoh macam kalau contoh kat TikTok kita tengok kan, yang popular sekarang lah, Bulan Bintang buat collaboration dengan Choi dan juga dia ada panggil Roy Bundle lah kan. Saya pun duk tengok jugalah dia video-video dia orang ni. Maksudnya Bulan Bintang ni dia buat collaboration dengan Choi supaya audience Choi tu pun akan tengok Bulan Bintang juga, sama juga dengan Roy Bundle pun. So audience dia orang ni pun akan tengok juga Bulan Bintang sebab target Bulan Bintang pun ada juga di kalangan audience Choi dan juga Roy Bundle tadi. Yang kedua adalah authority building. Bila kita panggil guest yang expert kan, so dia akan meningkatkan kita punya credibility juga. Yang keempat, backlink opportunities. So bila guest tu datang, dia akan share link website dia dan sebagainya. Ni akan dia panggil backlink lah, akan meningkatkan kita punya credibility dan juga orang kata ranking dalam carian, engine carian. Yang keempat, collaboration. So kita boleh ada satu collaboration dengan industri lah, dengan pihak-pihak industri dan juga lain-lain lah untuk partnership dan sebagainya. So evergreen content. So kita nak buat content, kalau boleh kita nak buat content yang long lasting value, yang boleh tahan lama. Kalau macam kita buat content tahan setakat seminggu, lepas tu dah habis, tak best. So kita nak buat content yang long lasting, yang ada nilai long lasting lah. So evergreen kita panggil. Relevant and useful for an extended period. Orang tengok video kita ulang-ulang pun, walaupun dah setahun dulu, mungkin dia masih berguna lagi. Dan kita juga nak consistent traffic. Maksudnya kalau content tu evergreen dan dia optimize, diuruskan dengan baik, so kita boleh dapatkan organic traffic. Dengan organic traffic ni maksud traffic yang bukan kita tak payah buat ads. So orang boleh datang dan jumpa video kita dalam tempoh yang panjang. Dan juga kita boleh repurpose balik content tu. Maksudnya content tu, kalau kita buat blog, kita boleh jadikan dia video ataupun kita boleh jadikan dia e-book. So kita boleh juga mungkin jadikan dia satu thread di Twitter. So kita boleh repurpose balik daripada satu format kepada format-format yang lain. Ini adalah evergreen content lah, konten-konten yang patutnya kita cuba untuk buat. So ada juga dipanggil sebagai user generated content, UGC, yang ni yang agak popular baru-baru ini, authentic engagement. So UGC ni adalah customer yang buat dan juga share content tentang produk kita. Yang menunjukkan mereka ni adalah biggest fan produk kita. Dipanggil user generated content. So customer yang buat content untuk produk kita. Dan ni akan membina trust. Bila orang tengok, ada orang fan dengan produk kita, dengan brand kita ni, so orang lain pun akan percaya. Yang ketiga, cost effective. Dia lebih murah sebab yang ni kita gunakan customer kita dan kita gunakan user content berbanding dengan kita buat iklan berbayar. Kemudian yang keempat, kita encourage community. Kita boleh membina satu community. So bila customer-customer kita share konten-konten kita, mereka ni jadi community kita, jadi orang kata ambassador kita kan. Jadi dia jadi satu community yang setia dengan kita, yang boleh setia dengan brand kita.
Okey. Dan konten jenis lain adalah email marketing. Email marketing ni kita boleh buat hantar email kepada kita punya leads, kita punya klien kita lah, biasanya kepada klien kita ataupun potential customer kita, potential klien kita. Tetapi email ni bahaya juga, sebab kalau kita tak pandai buat, dia akan jadi spam lah, dia akan mengganggu orang. Okay. So email marketing ni kita boleh buat satu sequence ataupun orang kata turutan yang automatik, yang teratur. Okey, dalam email marketing ni. Contohnya bila orang daftar dekat website kita, kita akan bagi email, kita cakap welcome, kemudian kita akan hantar konten untuk hantar benda-benda yang bermanfaat, update dan sebagainya, dan kita jadikan dia personalized. Okey, biasanya kalau email marketing ni dia akan masukkan nama orang tu. So nampak seolah-olah memang kita message dia secara personal. Tapi sebenarnya kita tak pun, sebenarnya kita gunakan automation. Dan kita juga boleh simpan list-list customer leads kita, dan kita boleh buat segmentation lah. Ada apps yang kita boleh gunakan, contohnya macam MailChimp. Okay, so kita boleh bagi yang ni leads ke, yang ni customer tetap ke, yang ni customer produk apa. So kita boleh buat segmen customer lah, untuk kita hantarkan email-email yang berbeza. Okay, satu lagi yang popular dalam content marketing adalah influencer marketing. So influencer marketing ni, apa yang bestnya adalah kita pinjam audience dia. Sebab dia dah influencer ni, dia ada audience dia sendiri. So kita bayar kat dia dan kita pinjam audience dia, dan audience tu boleh datang kat kita juga. Mungkin kalau dia berminat, dia boleh follow kita dan dia boleh like kita punya content. Okay, so dia boleh create awareness. Kita gunakan influencer, dia boleh expose brand kita tu kepada satu segmen customer yang baru. Dan influencer ni dia ada follower dia yang orang kata loyal dan percaya dengan dia lah. So dia boleh bagi kita endorsement, mudah untuk orang percaya. Dan yang ketiga adalah engagement. Bila orang yang memang loyal fans dengan influencer ni, mereka ni pun boleh take action juga, macam boleh share, boleh komen konten berkaitan dengan brand kita. Dan yang keempat, kita juga boleh dapat sales lah kalau influencer ni pandai untuk buat konten tersebut. Dia boleh bawa sales. Okay, tadi kita cakap content repurposing. Maksudnya kita nak buat konten tadi kan. So ini adalah macam proses yang kita boleh buat untuk kita repurpose content. Yang pertama, kita boleh mulakan dengan blog. Kita tulis satu konten dalam website ataupun dalam blog. Dan kemudian daripada situ kita boleh jadikan dia script video. Sekarang ni kita ada ChatGPT kan. So kita boleh jadikan blog tu jadi script video dan kita hasilkan video pula. Okay. Dan bila kita dah ada video, kita record audio version pula. Okay. Dan untuk jadikan podcast. Dan daripada situ kita juga boleh gabungkan konten-konten tadi dan jadikan satu e-book. So ni pun kita boleh bagi macam contoh free gift dekat orang ke, kita boleh jual ke sebagai e-book. Okay. Ni satu lagi teknik dalam untuk orang kata sebagai content creator. Kita panggil sebagai news jacking. Capitalizing on trends. Kita tengok hari ni kan, betul tak? Ramai influencer, ramai content creator. Bila ada isu popular yang trending, dia orang cepat-cepat komen, dia orang cepat-cepat share. Ini ada, orang kata ada pro and cons jugalah. Antara pro-nya adalah kita content kita tu akan mudah untuk dapat reach, akan mudah untuk di orang kata sedari oleh orang sebab dia benda isu yang hangat. Okay. Kemudian bila konten-konten yang banyak orang cari ni, yang tengah trending ni, boleh mudah untuk kita naik di hadapan dan boleh dapat ramai trafik. Dan kalau kita bagi kita punya insight, expert, pandangan kita kan, okay, so kita pun boleh jadi seorang yang orang nampak sebagai berautoriti lah, selagi kita punya bidang memang bidang tersebut dan pandangan kita tu memang pandangan yang valid lah. Okay. Tetapi ada cons dia ataupun kekurangan dia, iaitu kalau kita salah cakap dan sebagainya, kita boleh disaman. Kita boleh dapat LOD lah, letter of demand daripada orang yang kita komen tu. Contohnya ada satu isu yang tengah popular sekarang ni, kemudian kita pun gatal nak pergi cakap bagi pandangan kita tentang isu tu, dan kita dah memburukkan orang tersebut.
So kalau dia nak hantar dia bercakap dengan lawyer dia bincang lawyer dia boleh hantar LOD, letter of demand dekat kita. So kita boleh dipanggil ke mahkamah lah untuk defend diri kita dan boleh kena saman dan sebagainya. Okay, ini agak berbahaya. Okay. Alright, so ini adalah teknik storytelling, the captivating technique. Okay, dalam buat content, storytelling ni adalah teknik yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat orang kata berjaya lah, iaitu yang pertama emotional connection. Okay, storytelling ni kita buat penceritaan bagi kita untuk membina emosi, hubungan emosi dengan audiens kita. Contohnya ada ramai orang buat macam contoh cerita sedih kan. Okay, dia dah berapa hari dia cuba berniaga tapi tak ada orang pun nak beli kan. Dia buat cerita, itu adalah storytelling. Dia menceritakan. Okay, contohnya saya dulu seorang yang banyak harta contoh kan, tapi sekarang ni saya dah tak ada apa-apa dah. Saya cuma ada satu motor buruk je. Saya sekarang ni saya cuba nak cari duit je untuk keluarga saya contoh kan. So buat satu story. So dia mudah untuk build connection dengan emotional connection dengan audience. Okay, dan kemudian cerita ni mudah untuk orang ingat dan dia lebih berimpak daripada fakta sahaja. Okay, kemudian kita share story juga, dia boleh menunjukkan kita punya brand, unique personality dan juga values. Okay, macam contoh banyak brand-brand yang ada orang kata story di sebalik brand tersebut. Okay, contoh macam Speedmart kan. Okay, Speedmart owner dia adalah seorang OKU, tapi dia tak give up. Dan kita tengok Speedmart berapa banyak cawangan dia ada di Malaysia hari ni. Itu antara salah satu story yang menarik yang boleh ada di sebalik brand dia tu. Orang nampak dia punya owner dia is OKU tapi dia tak give up. Okay. Dan juga yang keempat lah inspirasi lah. Kita boleh buat cerita yang motivate dan juga drive action. Okay. Alright, so data-data yang kita ada bila kita buat content, kita boleh lihat lah. Contohnya kita boleh tengok dari chart ke, carta ke, infografik ke, untuk kita lebih mudah faham tentang kita punya audience, tentang engagement yang kita dapat. Dan selain daripada itu, bila kita nak share data kepada kita punya audience, nak share satu fakta ke data ke, lebih mudah kalau kita buat dalam bentuk macam contoh charts, infografik. Dan orang kata visual yang macam ni lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk dikongsi oleh kita punya audience. Antara orang kata teknik lain yang digunakan adalah live streaming. Kalau kita tengok hari ni yang popular macam live di TikTok kan, itu panggil live streaming. Live streaming ni kita dapat real time engagement. So kita boleh dapat direct interaktif dengan audience kita, dan kita juga boleh record live stream dan kita boleh repurpose jadi content lain daripada live stream kita tu. Dan kita juga boleh share macam latest news, behind the scene, product demo dan sebagainya dalam live stream kita lah. Dan kalau siapa pandai tu boleh dapat gift kan, gajah ke macam-macam lah kan, planet ke gajah ke macam-macam. Ada yang saya tengok video, ada artis ni dia boleh dapat sampai 15,000 sebulan dengan buat antaranya buat live. So kita nak pergi kepada content personalization ataupun content tailored experience. Kita nak buat content ni, kita nak bagi pengalaman yang personalized kan, yang orang kata orang rasa kena dengan penonton tu. So first kita cuba dapatkan data tentang kita punya audience kita, apa dia punya interest, apa dia punya minat, apa dia punya behavior, dan kita boleh pecahkan audience kita tu kepada beberapa segmen. Mungkin kita punya audience ni ada segmen pelajar, ada segmen orang dewasa, ada segmen orang golongan profesional contohnya. Dan kita boleh buat hasilkan konten berdasarkan segmen kita tadi, dan pastikan konten tu relevan dan juga personalized. Maksudnya kena dengan segmen kita tadi. Bukan untuk semua tapi memang kena dengan segmen tu. Kalau kita nak buat untuk student, pastikan konten kita kena dengan segmen student, pelajar.
So kita boleh gunakan multimedia, contohnya macam video, okay, untuk buat visual yang engaging dengan audio. Okay, dan contohnya kita buat produk demo, how to, macam mana cara nak buat. Audio kita boleh record voice, suara, music, podcast, branded playlist. Okay, image, gambar kita boleh dia adalah satu static visual media. Boleh buat infografik, social media, dan teks kita boleh buat blog, e-book dan juga white papers. Okay, so untuk konten ni, supaya kita nak bagi pengalaman yang lebih bagus untuk audience kita, pastikan dia boleh diakses dan boleh dibaca dengan mudah lah oleh kita punya audience. Boleh dilihat dengan mudah dengan audience kita. Dan juga kena ingat konten kita buat ni kenalah bagus untuk mobile. Okay, sebab kita nak bagi experience, seamless experience. Okay, sebab ramai hari ni orang menggunakan mobile kan, handphone. Dan pastikan konten kita ni tak terlalu berat dan juga boleh load dengan cepat lah. Dan juga pastikan mudah. Kalau contoh kita buat blog ke, kita buat website ke, pastikan dianya mudah untuk orang navigate. Okay. Okay, so itu sahaja untuk perkongsian pada video ini, iaitu pengenalan tentang content. Iaitu content ni satu alat yang sangat powerful untuk kita buat marketing. Marketing our brand kita, marketing perniagaan kita, dan juga mungkin nak menonjolkan diri kita sebagai seorang pakar dalam bidang ataupun dalam satu kita panggil sebagai authoritative figure lah dalam bidang yang kita nak jadi seorang pakar tu kan. Okey.